Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini mungkin masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Apapun, saya doakan semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini seperti yang telah diwawarkan, kita nak membicarakan tentang satu topik berkaitan pelaburan. Yang mana pelaburan ini suatu istilah yang sudah menjadi fenomena di kalangan masyarakat kita. Cuma pertanyaannya ialah, adakah setiap pelaburan itu halal ataupun ada yang haram? Jikalau ada yang haram, apakah ciri-cirinya supaya kita tahu pelaburan itu yang dibenarkan ataupun yang tidak dibenarkan. Oleh itu, bersama dengan kita pagi ini, yang akan bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat. Dari mana Ustaz? Sungai Petani. Sungai Petani. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi datang dari jauh untuk bersama dengan kita pagi ini. Baik, dan kepada sedang penonton, seperti biasa, yang ada sebarang kemusykilan dan ingin membuat pertanyaan, boleh sahaja ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Juga boleh buat panggilan ke 1800 881677 dan pastikan soalan berkaitan pelaburan halal atau haram. Baik, jadi tanpa buang masa, kita dengarkan terlebih dahulu mukaddimah topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati adinda saya dari Hakim. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang alhamdulillah Allah memilih kita semua memulakan pagi hari ini dengan episod permulaan yang baik dengan dihidupkan kita dengan majlis ilmu, mudah-mudahan kekal sampai mati insya-Allah. Bila sebut tentang satu tajuk yang sangat baik, sama-sama kita tuntaskan perbincangan agar kita sama-sama cakna salah satu di antara sumber yang menjadi darah daging kita. Di antaranya sama ada kita sedar atau tak sedar. Bila sebut tentang pelaburan dan Hakim, maka pelaburan ni bukanlah hanya semata-mata kita terlibat dalam stock market, kan, bukan terlibat dalam instrumen-instrumen kewangan tertentu, malah dalam kehidupan harian itu sendiri adanya pelaburan yang sama ada duduk di antara dua jalan, sama ada haram ataupun halal. Dia tak ada, dia kata Ustaz, saya pelaburan ni tak halal tapi dia tak haram juga Ustaz. Dia tak ada, dia tengah-tengah tu tak ada, dan dia di antara cabang tu, di antara dua kaedah itu sahaja, ataupun yang disebut dengan yang tengah-tengahnya hanyalah adalah pada barang yang syubhah. Maka yang ni yang perlu kita elakkan. Baik, bila sebut tentang asas pelaburan, maka dia samalah juga disebut dengan perniagaan. Bila orang sebut pelaburan ni, orang nampak macam kena tanam duit banyak ke, kan, kena patuh syariah ke tidak, kan. Saya dulu pun antara skeptikalnya kita dalam dunia pelaburan ni, kita faham yang pertama, dunia pelaburan ni mesti orang kaya aja, mesti anak papa mengah holding saja ke, kan, orang yang duit yang juta-juta saja ke. Yang kedua, kita faham bahawasanya pelaburan ini adalah biasanya haram. Kita kata kalau pelaburan ni kira sadaqallah al-azim terus lah. Kan? Siapa yang terlibat dia memang masuk api Melaka ni. Kan? Maka apa yang membuatkan skeptikal itu kenapa? Kerana dalam keadaan kejahilan, manusia dia akan bermusuh dengan apa yang kita tidak tahu. Hakikatnya dalam pelaburan ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW, walaupun tidaklah ada bursa saham macam kita hari ini, tidak ada Nasdaq yang ada di Amerika Syarikat hari ini, atau platform dihimpunkan listing-listing saham tersebut, tak wujud di saat ketika zaman Nabi, tetapi hakikat pelaburan itu telah pun berlaku. Buktinya di mana? Ketika mana Islam masuk ke bumi Madinah Al-Munawwarah, baginda Nabi SAW pernah meriwayatkan dalam satu hadis, Nabi kata, alangkah baiknya kalaulah telaga Bir Ar-Rummah itu ataupun satu telaga yang dimiliki oleh puak Yahudi, di mana telaga itu menjadi sumber utama kepada air yang bersih di Madinah. Kerana pula disebut Bir Ar-Rummah ini juga rasa dia tu macam air Zam-Zam. Dia rasa mungkin kelak-kelak kurang manis tu, kan, membuatkan orang-orang Arab yang berada di bumi Madinah kebanyakan menjadi satu rutin harian akan membeli air di telaga Bir Ar-Rummah ini.
Nabi kata apa? Kalaulah ada daripada kalangan orang yang ada kemampuan, belilah telaga tersebut. Maka Sayyidina Uthman bin Affan dengar. Dan dia bernegosiasi dengan owner kepada telaga. Dia kata, boleh tak aku nak beli telaga tuan? Dia tak maulah. Dia kata, kalau wahai Sayyidina Uthman, kalau aku menjual telaga rumah ini, maka akan tak ada aku punya peluang pendapatan, income aku tak ada lah kalau aku jual kat hang. Kan? Maka dia kata, Sayyidina Uthman ni pandai. Dia kata, okey baik, kalau macam tu kita buat macam ni. Aku beli hanya separuh daripada pegangan milik bir rumah ini. Maka itulah pelaburan. Maka dia mengambil sebahagian daripada pemilikan syarikat. Maka dijual separuh. Maksudnya dia buat perjanjian, hari ni hari aku, esok hari hang. Berulang-ulang. Seminggu seorang, dalam 8 hari, kalau bukan 7 hari, dia jadi 8 hari, maka dia bagi 4 sama 4. Maka hari ni hari Sayyidina Uthman, esoknya hari pemilik asalnya. Maka Sayyidina Uthman ni dia kata apa? Dia keluarkan satu kharar, dia kata macam ni, ketika hari dia mai ambil free ayam. Maka orang Islam pun pandai. Dia pergi waktu hari free lah. Beratak waktu hari free, membuatkan ketika tu bisnes Yahudi tadi tak ada bisnes. Maka dia pergi jumpa dengan Sayyidina Uthman. Ketika kalau riwayat sebut, Sayyidina Uthman Ibn Affan membeli telaga bir Ar-Rumah dengan nilai 50% tadi bersamaan dengan 12,000 dirham. Masya-Allah. Satu dirham bersama dengan sekok ayam kita. Lebih kuranglah dalam RM15 kali dengan 12,000. Maka pada kali yang kedua, disebabkan bisnes dah merudum, kan, valuation dah mula jatuh, maka dia bertemu dengan Sayyidina Uthman. Dia kata, Uthman, aku dah tak boleh buat bisnes dah. Sebab apa? Waktu gila aku, orang tak mai ambil ayam. Maka macam inilah Sayyidina Uthman, aku jual kepada kamu keseluruhannya dengan harga 8,000 dirham. Dah save 4,000 dirham disebabkan strategi yang dibuat oleh Sayyidina Uthman. Maka ni di antara awal. Dan Sayyidatina Siti Khadijah juga pernah melabur kepada baginda Nabi SAW. Disebut dalam kitab Sirah Nabi Dr. Mustafa As-Sibai, bagaimana diberikan 1,000 ekor unta. Maka sebab itulah ni yang kita nak bincangkan tentang pelaburan halal ataupun haram. Apakah instrumen kewangan yang boleh kita jadikan sebagai bentuk manfaat agar perbincangan ini dapat kita tuntaskan dengan sebaiknya, agar kita buang minda skeptikal dan tidak kita bermusuh dengan perkara yang kita tidak tahu, insya-Allah. Betul. Hari ini kalau kita dengar perkataan bak kata ustaz tadi pelaburan, aku tak nak dengar. Ini sah-sah haram, sedangkan ada pelaburan yang halal yang boleh kita lakukan bersama. Baik ustaz, kita nak meraihkan soalan pertama pagi ni. Boleh ustaz? Boleh, insya-Allah. Saya bacakan soalannya, datang dari Pak Suli Romli. Assalamualaikum ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah pelaburan yang pernah dilakukan di zaman baginda Rasulullah SAW dahulu sama ada oleh para sahabat baginda sendiri atau orang-orang bukan Islam ketika itu? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan yang sangat baik. Yang ni memang penanya yang memang sangat istiqamah, subhanallah. Moga Pak Suli Romli Allah bagi kebaikan dengan asbab sentiasa cakna untuk tanya soalan agar orang lain pun mendapat pengetahuan yang baik. Baik, bila bertanya tentang adakah wujud pelaburan di zaman Nabi SAW, yang pertamanya kalau kita melihat ketika umur Nabi 18 tahun, bagaimana Sayyidatina Siti Khadijah pernah melamar Nabi SAW bukan sebagai suami tetapi sebagai partner dalam perniagaan. Semua sedia maklum, Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling kaya di bumi Mekah ketika tu. Kira tak boleh lawan lah. The richest person on Mekah. Masya-Allah. Bukan cak-cak ayam. Maka game-game orang kaya ini biasanya mereka akan belajar untuk leveraging, dipanggil leverage duit yang ada banyak pada mereka ini. Mereka memilih potential business untuk mereka get involved as a partner. Yang ni dibuat dalam dia panggil capital gain dalam majority. Kalau kita tengok syarikat-syarikat di dunia pun, bagaimana kita tengok dulunya syarikat e-hailing kenderaan yang mana di Malaysia, dia asalnya daripada Malaysia. Saya tidak sebutkan nama, dia tuan carilah sendiri. Bagaimana dia bermula di Malaysia, tetapi disebabkan tidak ada investor yang kuat untuk menampung dia punya keinginan, dia berpindah ke negara jiran kita. Dan hari ini nilai pasaran syarikat tersebut mencecah ratusan bilion ringgit. Masya-Allah. Maksudnya dia capital gain ni, maksudnya saya ada duit tapi orang kata penyegan malah
Kan, tak ada masa. Sebab saya ada banyak kerja lain. Saya nampak Dai Hakim pandai. Kan, Dai Hakim buat contohnya produk selipar celup tepung. Contoh. Kan, memang produk tu potensi sungguh dengan packagingnya cantik, dengan vision and mission yang sangat jelas, objektif produknya, ada unique selling proposition, dia panggil USP. So saya tak sempat, saya pergi jumpa Dai Hakim, saya kata Dai Hakim, saya ada duit sekian-sekian, maka boleh dah ambil duit ni. Nanti dari segi term pembayaran apa semua, kita buat ROI dia 20% setiap tahun dividen. Dai Hakim setuju. Menggunakan modal saya, perniagaan Dai Hakim, hanya duit itu digunakan sebagai booster. Yang ni dibuat oleh Khadijah. Maka pada umur Nabi 18 tahun diberikan kepada Rasulullah SAW 1000 ekor unta beserta dengan barang dagangan. Maka Khadijah ini melabur kepada baginda Nabi sebabkan dikenali Rasulullah itu sebagai orang yang sangat amanah. Bukan jenis kaki buai, bukan jenis sembang kari, bukan jenis kenci orang ke, tak ada. Rasulullah ini sangat jujur dan amanah dalam perniagaan. Khadijah cari Rasulullah. Pada umur Nabi 21 tahun diberikan Maisarah, pembantu yang nak tengok macam mana terornya Nabi berniaga. Sebab pada tahun pertama umur Nabi 18 tahun tu 1000 ekor unta habis terjual. Perform. Mantap. Bukan sembang saja. Nabi buat dengan perbuatan. Kalau Nabi hidup di zaman kita, tuan-tuan, Nabi akan dapat tokoh CEO terbaik lah saya rasa. Pada umur 18 tahun baru habis SPM, tuan-tuan, kalau kita boleh buat dengan nilai perniagaan. Tuan-tuan, saya menulis ini master saya berkaitan perniagaan Rasulullah. Kalau kita tengok nilai perniagaan Rasulullah dan Hakim pada zaman Nabi umur 18 tahun mencecah nilai 20 juta ringgit. Masya Allah. 18 tahun 18 tahun 20 juta, tuan-tuan. Let's say lah kita kata kalau trading ni bersamaan 20% lah keuntungan. 6 juta lebih kurang 4 juta keuntungan Nabi SAW. Bahagi dua, Khadijah dengan Rasulullah. Profit Nabi, bukan revenue, bukan sale, profit bersamaan margin adalah 2 juta ringgit. Siapa kata Nabi miskin? Betul. Siapa kata Nabi miskin? Nabi tak miskin, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, kami baca dalam sirah ketika Nabi wafat tak ada harta pun, kerana Nabi memilih memberikan apa ada miliknya kepada orang yang memerlukan. Itu bezanya. Kita tak ada apa nak bagi apa. Tapi Nabi memiliki segalanya dan memilih untuk memberi segalanya. Maka itu perbezaan di antara nilai orang kaya yang sebenar dengan orang yang kaya sementara. Kerana orang kaya sementara, dia akan wariskan harta kekayaannya kepada anak beranak, sanak saudaranya. Tetapi kekayaan yang sebenar, dia akan manfaatkan ianya sebagai jabatan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kerana itulah nilai pelaburan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya suka dengan persoalan yang ditinggalkan. Kita nak menjadi orang kaya yang sebenar ataupun orang kaya yang sementara. Baik. Kita masih lagi membicarakan topik ini, iaitu pelaburan halal ataupun haram. Jadi ada soalan yang saya fikir menarik untuk kita bahaskan bersama. Datangnya dari Cahaya Nur. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah perbezaan di antara pelaburan patuh syariah dan pelaburan konvensional, dan apakah hukum kedua-dua pelaburan tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Okay, baik. Terima kasih kepada soalan yang bertanya puan yang bertanya, Puan Cahaya Nur. Yang pertama, apakah perbezaan di antara yang patuh syariah dan juga yang konvensional? Kalau orang Kedah ni dia kesal sikit, beza dia sunat dengan tak sunat lah. Beza dia adalah yang ni yang halal, yang ni yang haram. Itu jelas. Bila sebut tentang konvensional, maka dari segi pematuhan itu dia tidak compliant. Kerana kalau pelaburan di Bursa Saham Malaysia, Bursa Saham Malaysia ni adalah satu platform yang ditubuhkan pada tahun 1973 lagi. Maksudnya dah mencecah, tahun ini dah mencecah 50 tahun tepat. Masya Allah. Daripada 1973. Baik, di dalam Bursa Saham wujudnya Security Suruhanjaya Security Malaysia. Bahasa Inggeris dipanggil Security Council ataupun SC. Di dalamnya ada apa? Adanya Majlis Penasihat Syariah ataupun sebagai MPS. So fungsi Majlis Penasihat Syariah ini, tugas mereka adalah untuk audit keseluruhan prospektus satu-satu syarikat. Syarikat-syarikat yang dalam dilistingkan, kalau di Malaysia ada sekitar, dalam bursa saham itu ada sekitar 1000 syarikat.
Buat masa sekarang yang patuh syariah ada melebihi 700 lebih syarikat. Tuan-tuan boleh buka dalam website yang dibuat bursasaham.com, bursamalaysia.com, and then tuan-tuan tengok di bahagian ni untuk tuan-tuan nak tengok ada tak laporan announcement berkaitan syarikat yang patuh syariah ataupun tidak. Maka perbezaannya pada mana-mana syarikat yang dikategorikan sebagai patuh syariah. Tuan-tuan, patuh syariah ni dia bukan macam mohon hari ni esok dapat. Bukan. Dia memerlukan sistem audit yang sangat transparent dan perlu mencukupkan keseluruhan syarat. Faham? Dia akan nilai segala bentuk benda. Syarikat ni buat produk apa. Kalau jual contohnya benda-benda yang confirm haram, jual arak, judi dan sebagainya, maka tak usah duk audit lah, confirm haram. Tak usah duk ketiak lah, ke mana pun takkan boleh. Kemudian dia tengok pula dari segi pengurusan syarikat itu terlibat dalam duit yang macam mana. Pinjaman syarikat itu menggunakan bank dalam financial apa. Berdinilai segala bentuk benda itu. Detail, Ustaz. Detail, sangat detail. Kalau tuan-tuan baca tentang prospektus untuk mendapatkan jadi satu-satu syarikat itu patuh syariah ke tidak, betul kita sangat salutlah kepada pihak security, Suruhanjaya Security Malaysia. Di bawahnya adanya MPS atau dikenali sebagai saya sebutkan tadi Majlis Penasihat Syariah itu sendiri sangat tekun dalam mereka melaksanakan tugasan mereka. Maka sangat jelas, bahasa mudah, yang patuh syariah itu halal, yang konvensional itu haram pada umat Islam. Maka satu soalan yang baiklah. Terima kasih. Baik, jadi itu antara perbahasan yang telah kita bahaskan bersama, dan sekarang kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Yaakob Yusra, membahaskan berkaitan pelaburan halal ataupun haram. Baik, jadi kita nak terus meraihkan soalan-soalan pagi ini, dan kali ini datangnya pula dari sahabat kita bernama Salratsi Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apakah bentuk-bentuk dan jenis-jenis pelaburan halal yang patuh syariah yang perlu kita ketahui? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sal atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Salratsi Cikci. Oi, nama canggih sungguh. Betul. Kita lihat lidah nak sebut. Subhanallah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu soalan yang baik. Apakah jenis ataupun bentuk pelaburan yang disebutkan yang patuh syariah yang perlu kita ketahui? Secara asasnya ada 5 jenis perniagaan ataupun pelaburan yang basic dalam instrumen kewangan yang perlu kita cakna dan ambil tahu daripada yang paling high risk high return dan low risk low return. Dia punya hipotesis simple saja tuan-tuan. High risk high return. Maksudnya tinggi kebarangkalian untuk rugi itu jugalah tinggilah kebarangkalian untuk untung. Dia tak ada istilah, dia kata Ustaz, kami ada tak pelaburan yang kami nak tak ada risiko langsung. Tak ada risiko langsung tapi kami nak high return. Ada? Jawabannya sedekah. Kan? Kalau tak ada tuan-tuan, yang kedua pilihannya, kalau tak mau sedekah, masuk syurga. Masuk syurga confirm, tuan-tuan buat keluar apa pun kebaikannya berpanjangan dan lebih baik. Tapi ada pun pada hakikat dunia, dalam instrumen kewangan pasti ada risikonya. Lagi tinggi besar risiko, lagi tinggilah reward. Dia panggil high return high reward. Kan? Ataupun disebut dengan high risk mengembalikan kepada high return ataupun ROI yang lebih, return of investment. Baik, yang pertama, yang paling tinggilah dari segi risiko adalah perniagaan. Perniagaan adalah satu disebutkan perniagaan terbahagi kepada SME. SME adalah perniagaan yang dipanggil dengan small medium enterprise ataupun kita panggil
industri kecil sederhana. Maksudnya yang kita BBNU lah, bisnes baru naap, bukan budak-budak baru naap, bisnes baru naap. Walaupun kadang-kadang kita dah tua dah. Kan, baru lepas pencen askar 21 tahun dapatlah duit seketui lamsam gedebok tu, dapatlah 200-300 ribu contohnya. Maka kita baru buka restoran, kita buka kedai basuh kereta, kita buka kedai automotif, kenderaan repair dan sebagainya, aircon. Maka itu namanya BBNU, bisnes baru naap atau SME. Ataupun kita mungkin menikah dengan anak papa Megah Holding punya anak papa. Maka kita terus kepada JLC ataupun syarikat-syarikat yang mana yang dah besar, yang biasanya secara asasnya memiliki lebih daripada 500 pekerja. Masya-Allah. Ni dah maksudnya besar lah. Kita nak urus 3 orang pekerja pun demam kadang-kadang, apatah lagi 500 orang. Maka pelaburan yang paling tinggi risikonya adalah perniagaan. Walaupun meniaga cucuk pisang pun ataupun cucuk kodok pun, maka ada risikonya. Yang kedua adalah pelaburan yang kita sebutkan perbincangan pada pagi ini, antaranya pelaburan dalam bursa itu sendiri ataupun mana-mana platform yang kita buat pembelian saham. Dia basicnya sama je macam pelaburan bisnes. Saya tengok bisnes Na'i Hakim menarik, saya pergi invest duit. Cuma pada pelaburan di bursa ni disediakan syarikat-syarikat yang telah pun di filter, kan, nak masuk listing tu bukan senang, perlukan proses bertahun-tahun lamanya. Syarikat yang beraudit, yang telah pun transparent dari segenap aspek kewangan, pengurusan produk dan sebagainya, semua secara detail. Yang ketiga, yang agak risikonya rendah sedikit atau yang agak tinggi sikit adalah hartanah. Kan, beli rumah, beli tanah dan sebagainya. Tapi ingat, hati-hati, tak ada ilmu boleh tercedok juga. Betul. Dulu famous bila mana dia panggil multiple submission. Dalam satu hari dia submit dalam banyak bank. Dia hantar kat bank A, bank B, bank C. So bank ni dia tak mungkin, dulu tak ada sistem yang mereka boleh cross. Kan? Maka dia lulus 3-3 ataupun 4-4 bank, maka dia dapat 4 biji 5 biji rumah dalam sehari. Tapi ingat, bila berlakunya krisis ekonomi pada beberapa tahun kebelakangan ini, kebanyakan yang multiple submission ni tercedok balik awal. Maka banyak yang declare muflis. Kalau kita tengok floating dalam property, berlaku anjakan yang sangat tinggi disebabkan orang tidak mampu nak bayar. Sebab PKP, orang nak sewa rumah tak boleh, orang nak berjalan tak boleh. Kebanyakan game-game mereka buat property dalam bentuk sewaan homestay. Bila buat sewaan homestay, tak apa nak tengok, nak duduk, jin pun tak mau sewa sebab PKP, takut COVID kan. Maka membuatkan mereka tidak ada income. Bayangkanlah kalau ada 5 biji rumah, kos biji rumah mungkinlah RM1,000 bulanan komitmen, 5 biji RM5,000. Bila RM5,000 tak ada, tuan-tuan, sadaqallahul azim, maka duit itu rumah tak mampu dibayar, maka bank ambil balik dan dia dikira berhutang di antara baki hutang beratus-ratus ribu mencecah kadang-kadang. Maka hati-hati. Yang keempat, yang agak rendah risiko kebiasaannya adalah emas. Tetapi biasanya gamenya prolong, dipanggil dengan long investment. Dia biasanya game emas ni susahlah untuk kita nak main dalam, kalau kita panggil dengan scalping ataupun short trade ni tak payah. Sebab kan biasanya kita beli emas sekarang, kalau kita beli mungkin nilainya harga RM255 hari ni contohnya. Bila kita nak jual esok, dia tak boleh dapat dengan harga 255. Biasanya akan ada susut nilai daripada pembelian. Sebab contoh saya beli, harga belian dan harga jualan memang berbeza. Sebab yang menjual, dia dah ambil keuntungan dia di situ. Biasanya perlukan masa. Ala kulli hal, emas konsisten naik dalam tempoh setiap 5 tahun. Kalau tuan-tuan beli emas pada 10 tahun yang lepas, maka nilainya dah bertambah lebih daripada 70% nilai keuntungan. Okeylah. Kan, 70% itu satu nilai yang good thing for us lah. Untuk yang tak berapa nak rajin sangat nak tengok stock market, nak baca tentang pergerakan saham, nak baca tentang catalyst dalam apa yang berlaku dalam negara dan luar negara, untuk kita nak baca technical analysis, fundamental, maka sesuai dengan orang-orang yang tak berapa nak rajin sangat. Yang kelima, yang ni kira yang paling selamat di dunia lah orang kata. Paling selamat kan? Di antaranya platform yang kita gunakan untuk kita pergi haji. Kan? Ada satu syarikat yang saya rasa semua tahu. Kan? Itu agak safe daripada dulu, agak konsisten. Biasanya di antara 3 ke 7%
mereka berikan. Ada bank-bank tertentu yang menawarkan, saya rasa the only bank yang menawarkan 16 ke 18% adalah bank yang banyak kita guna. Jadi bank yang di bawah kerajaan kita sendiri menawarkan agak tinggi, tapi kuota agak terhad 16% tak silap saya. Adapun mana saham Bumi Putra menawarkan 5 ke 7, 6% pun okey untuk kita yang tak berapa nak rajin sangat. Maka ini adalah platform-platform yang ruang-ruang yang kita boleh manfaatkan yang agak rendah risikonya. 5 instrumen kewangan dan jenis-jenisnya tadi. Wallahu a'lam. Okey, jelas kepada kita jawapan ataupun persoalan yang telah diajukan tadi. Dan sekarang kita nak meraihkan pula Ustaz, seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman Hakim dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Omar Abdul Majid dari Feldah Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kalau macam orang Ustaz, tak apalah, orang cerdik, kata orang Tara, kata orang cerdik, dia tahu tang mana nak pinjam lagu mana, nak labuk tang mana, semua dia dah tahu. Jadi orang kampung macam saya ni Ustaz, dia kadang-kadang adalah pembiayaan daripada bank dia ambil lah, contoh untuk labuk lah, tak ambil pun duit. Jadi dia buat labuk. Tapi dia pun tak tahu tang mana dia labuk. Dia kata Suruhanjaya Security ada majlis apa syariah, dia boleh lah kot, dia main kod-kod dah. Kalau baju kod macam Da'i tu tak apalah cantik, dia main kod-kod lagu tu tak boleh Ustaz. Oi, bahaya. Tak lagi kalau kena yang tang haram lagu mana. Jadi soalan saya, sekiranya kita buat pinjaman, bukan duit kita, duit orang kita pinjam Ustaz. Dia pinjam, lepas tu labuk, duit pun tak tengok, tahu hujung tahun dapat bonus dividen. Yang tu ya, halal ke haram ke, dia pun tak tahu. Labuk tang mana pun, tanya pun dia, mana aku tahu. Dia kata lagu tu pula, aku pun tak tahu, aku nak siap-siap lagu mana, aku tak kerti. Jadi soalannya, apakah duit yang dapat tu dikira halal ke haram ke, lagu mana ke? Sedangkan Ustaz kata tadi, dalam pelaburan tak ada subahah ni. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar. Saya confuse ni. Tuan Omar ni daripada Pekan Pahang ke daripada Sungai Petani Kedah? Bunyi orang Kedah tu. Terima kasih kepada Tuan Omar atas soalan. Silakan. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid. Ya, ni saya kira barangkali orang yang sangat konsisten dalam pengajian. Tanyalah ustaz. Subhanallah, kalaulah tanyalah ustaz ni ada graduation day, maka ni di antara nama-nama yang secara selayaknya diberikan. Terima kasih kepada kekanda saya Tuan Omar Abdul Majid, soalan yang sangat baik. Bila tu ustaz, yang pertama kita kena faham, tak ada istilah orang kampung ke orang bandar yang cerdik ataupun tak cerdik. Sama, saya pun bukanlah daripada background kewangan. Saya pun daripada sekolah pondok. Sekolah pondok saya 9 beradik kami semua duduk sekolah pondok. Yang dari segi basic akademiknya tidaklah baik sangat. Cuma sekolah saya ingat lagi zaman sekolah saya pondok, bila pondok tak ada pendidikan akademik, kami menumpang setiap kali. UPSR menumpang sekolah orang, PMR tumpang sekolah kebangsaan. Maksudnya tumpang ni apa? Belajar sendiri, pergi exam. Bukanlah result saya cemerlang sangat, cuma ada keinginan. Saya pun baru belajar selesa 4 tahun kebelakangan ni dalam dunia kewangan. Cuma saya rasa saya perlu belajar lebih mendalam, maka saya sambung dalam master saya memang dalam perbankan muamalat Islam, agar saya lebih boleh fokus. Nak kata pandai tak pandai, dok puas bukan dekat kismis, tong kismis dah makan ni Abang Omar. Maka jangan kita letakkan orang kampung tak pandai. Orang kampung. Tan Sri Daud Bakar, bekas pengurusi Suruhanjaya Security Council, adalah orang kampung. Dia tulis buku nota dari orang kampung. Buku dari orang kampung. So jangan letakkan perenggan kata orang kampung cak ayam. Tak. Banyak orang kampung yang boleh mengegarkan dunia bila ada keinginan. Baik, yang pertama. Yang kedua, harus difahami, jangan pernah melabur dari duit pinjaman. Saya ulang, jangan pernah melabur dari duit pinjaman, by hook or by crook. Pegang fakta ini. Jangan pernah melabur menggunakan duit pinjaman, kerana melabur ini adalah satu bentuk kebersediaan mental dan fizikal kita untuk merasa juga kehilangan.
Orang kata apa, untung tu belum pasti, rugi tu insya-Allah confirm dah. Sebab apa? The moment you melabur, duit yang patutnya ada di tangan ni, contoh ni duit saya ni, duit ni ada ni. Contoh nak kalau kata sifat duit ni, once saya melabur, duit ni saya dah bagi dah. Baik. Hilang dah pada saya. Betul. Untungnya belum, baginya sudah. Itulah yang namanya pelaburan. Kita barang yang kita dah ada bagi ke orang. Kalau kita meminjam, hakikat barang itu bukan kita punya. Betul. Dah pun kita bagi kepada orang dalam kaedah muamalat dia panggil mudharabah. Kita berkongsi keuntungan dan kerugian bersama. Maka sebab tu saya pesan sungguh-sungguh, jangan pernah melabur menggunakan duit pinjaman. Tolong haramkan benda tersebut pada kita. Kerana emosi biasanya majoriti orang yang meminjam duit sangat susah untuk mereka nak kontrol duit itu sebaiknya. Sama buat perniagaan, bila buat barang contohnya dia dapat daripada mara mengeluarkan Abjani Majlis Amanah Raya keluarkan satu fakta, saya jumpa dengan pengarah beliau, berbilion duit pinjaman yang tidak dibayar balik. Kenapa? Bila kita cek, kita buat bancian, kita nak salah ke orang, of course lah tak banyak tu satu kesalahan dah. Bila kita tanya, dia kata apa? Oh, dia kata ingatkan marah bagi ni duit yang tak perlu dibayar balik. Sedangkan term pinjaman dia adalah pinjaman. Betul. Tapi dia kata kan marahkan duit orang ramai. Boy banyak cantik boy dia main model tu pula. Maka tak boleh bila sebut tentang pinjaman, ingat duit yang kita pinjam itulah bila kita bayar balik, marah akan bagi kepada peniaga-peniaga yang lain pula untuk memulakan modal. Jangan menzalimi hak orang lain. Maka yang pertama, tak ada orang kampung, orang badak, semua boleh belajar. Teruskan belajar. Banyak sekarang pula platform, banyak da'i yang tak perlu masuk universiti pun kita boleh belajar. Di YouTube ada. Kalau kita tengok kawasan-kawasan dulu orang cerdik pandai, kita boleh tumpang ilmu mereka pun banyak. Kan kalau kita tengok di Bursa Malaysia sendiri, tuan-tuan buka dalam website Bursa Malaysia, menyediakan kelas setiap minggu secara percuma. Di Bursa Malaysia tu, di KL tu, setiap minggu cara percuma. Tuan-tuan belajar sampai guling-guling lebam pun tak habis. Jadi pada saya, kita buang skeptikal tersebut. Bagus soalan yang ditanya tadi, mewakili semua saya kira-kira, untuk kita ambil manfaat. Yang kedua, jangan pernah guna duit pinjaman untuk kita terlibat dalam dunia pelaburan ataupun dunia perniagaan. Hati-hati, biarlah guna apa adanya, sedikit pun tak apa, bermula slowly but surely, insya-Allah. Moga Allah bagi kebaikan dan rahmat, keberkatan kepada kita, insya-Allah. Okey, baik Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bahaskan bersama, tetapi kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Yaakob Yusra, membahaskan topik berkaitan pelaburan, halal ataupun haram. Jadi kepada sedang penonton yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan berkaitan pelaburan, halal ataupun haram. Baik, kita nak meraihkan lagi pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Okey, soalan saya begini Ustaz. Apakah syarat-syarat sah dalam sesuatu pelaburan, halal ataupun haram, yang seperti yang dalam garis panduan dalam Islam? Itu soalan saya. Okey, saya nak bagi satu pantun ke Da'i. Dari Sabah pergi ke Tauran, singgah di kedai membeli nangka. Tak faham soal pelaburan, awas takut masuk neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail yang sudi memberikan soalan dan pantun di hujungnya. Soalan berkaitan iaitu syarat-syarat sah dalam sesuatu pelaburan itu, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan yang bertanya, Tuan Ismail, Ismail Mak Isa, kan? Soalan yang sangat baik berkaitan apakah syarat-syarat sah
kalau kita buka dalam kitab muamalat berkaitan bagaimana di antara syarat sah jual beli, maka bila kita berbincang saat sah jual beli, maka dia bersabit dengan memilih apakah kaunter ataupun pelaburan-pelaburan yang patuh syariah. Yang pertama, barang ataupun produk itu, syarikat itu haruslah menjual ataupun memiliki, mengeluarkan, mencetak barang yang halal dan bermanfaat. Betul. Halal dan bermanfaat, sebab belum tentu barang yang halal itu mungkin bermanfaat. Saya bagi contohlah, ataupun barang itu mungkin kadang-kadang dia bermanfaat tapi dia tidak halal. Setuju. Kan? Contohnya di Kedah ini ketum dikategorikan sebagai akta racun. Hakikatnya ketum tu, daun ketum itu adalah bukan daun kesum nah. Sekali lagi maklum ingat daun kesum dibuat laksa menggunakan daun ketum, arwah yarham, demam Pak Long tu. Okay, baik. Ketum di Kedah dikategorikan sebagai akta racun. Jadi adapun fatwa-fatwa negeri yang lain ada yang berbeza. Sebab mungkin di Kedah banyak sangat orang minat ketum ni, membuatkan majlis fatwa berbincang dari segi darurah, sama ada darurah dan manfaatnya mana yang lebih banyak. Baik, hakikatnya tumbuh-tumbuhan ini Allah jadikan bermanfaat untuk kita ambil, tetapi apabila disalah guna, maka di situ menjadikan barang itu yang asalnya halal dah terjadi tidak bermanfaat kepada orang ramai apabila disalah guna. Begitulah sama dengan pemilihan syarikat. Asas yang paling utama, kriteria yang perlu ada adalah mesti mengeluarkan perkara yang benda yang halal dan bermanfaat kepada orang ramai. Yang kedua, sama ada pihak penjual ataupun pembeli mestilah mengetahui sifat barang itu secara zahir dan mutlak. Maksudnya tak boleh sorok-sorok. Pihak syarikat, seperti saya kata tadi, Suruhanjaya Security Malaysia akan memastikan dalam keadaan setiap syarikat yang dilisting dalam KLCI. Kalau dalam ataupun saya ingat dulu KLCI ni apa ni, BSKL panggil, Bursa Saham Kuala Lumpur tu, saya kita ingatkan basikal. Bila kita tengok berita TV3 biasanya dia keluar indeks 5 kaunter paling aktif, 5 kaunter paling rugi, kan? Kita ingat dia tulis BSKL kan. Itu namanya Bursa Saham Kuala Lumpur ataupun KLCI mungkin dengan indeks lah. Kuala Lumpur C itu saya tak sure apa, ialah indeks ataupun platform lah, platform, ruangan platform. Jadi Suruhanjaya Security Council ini, Suruhanjaya Security Malaysia akan memastikan mereka menyemak keseluruhan, tidak ada sorok-sorok, tak boleh. Kalau contohnya ada 10 dokumen, 10 benda yang perlu syarikat itu senaraikan, kurang satu, maka tidak akan mendapat status pematuhan syariah daripada pihak SC itu sendiri, Suruhanjaya Security Malaysia. Maka itulah syarat yang cukup ketat yang telah disenaraikan. Dan kita pula, saya bagi syarat tambahan yang mungkin kalau kita nak selamat daripada penipuan ataupun benda-benda yang tidak baik, tuan-tuan sebelum terlibat ni, tuan-tuan tulis, yang ni tulis. Sebelum saya nak bagi hak ni mahal ni tuan-tuan. Yang ni ilmu mahal. InsyaAllah tuan-tuan takkan kena scam. Sebelum saya nak 1,500 yang menonton ni, apa kata tuan-tuan bantu saya untuk share. Jangan kedekut tidur masing sangat, sebab mungkin dengan 1,500 orang yang menyebarkan maklumat, sebab ni penting kan ni. Sebab macam mana nak selamat daripada scammer, daripada skim cepat kaya ataupun penipuan. 1,500 orang bantu sebarkan, mungkin kita selamatkan 1,500 orang lain. Tuan-tuan tahu tak, dalam tempoh 2 tahun fasa PKP, indeks penipuan atas talian mendadak naik 2 kali ganda daripada indeks biasa, mencatatkan lebih daripada 5 bilion kerugian. Yang ni dah laporan dari SKMM sendiri. Tuan-tuan, dalam tempoh beberapa tahun ni berbilion orang kena tipu. Macam-macam lah, telefon mewakili LHDN lah, kan, telefon daripada balai polis lah, telefon daripada bank lah, membuatkan orang tertipu. Baik, ada satu platform yang dibuat oleh kerajaan kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan tulis website ni. Maksudnya selepas ni, mana-mana orang yang call, yang pertama, kalaulah ugutan kata tunggakan LHDN, dia takkan main dalam bentuk call, dia akan datang dalam surat rasmi. Maksudnya yang pertama, kalau ada orang call minta data peribadi, jangan bagi.
Hatta kalau bank sendiri pun, bank takkan buat perangai macam tu. Nak minta nombor akaun, nak minta nombor belakang kad kredit, maka jangan. Sebab tu tuan-tuan ingat, yang pertama, bila tuan-tuan yang serah duit, bila masuk dalam kes komersial, maka first basicnya kita yang salah. Sebab kita yang bagi duit tu secara sukarela. Tak salah kata, Ustaz, mana kami nak tahu, Ustaz? No. Kamu yang bersalah sebab kamu bagi duit. Sebab tu dalam bab komersial, kamu dah tahu siapa buat pun, tak boleh nak tangkap. Sebab sukarela kita yang bagi. Baik, ada satu website ni tuan-tuan tulis, namanya Semak, SEMAK, bukan semak. Semak, MULE, mula. Semak, MULE, .rmp.gov.my. Maksudnya kerajaan Malaysia dah buatkan dah kerjasama dengan PDRM, bahagian komersial, dengan security Suruhanjaya Malaysia, maka dah buat satu website khas untuk nak melihat mana orang yang ada flag, kalaulah mereka pernah scam orang, sama ada nombor telefon, ataupun nombor IC, ataupun syarikat, ataupun produk. Kalau ada penipuan, dia akan flag kat situ, naik kata ini nombor yang pernah terlibat dengan penipuan, ataupun report polis, atau apa-apa bentuk penipuan yang berlaku. Saya tulis ulang, Semak, MULE, Semak mule lah, .rmp.gov.my. Yang ni bagus, kerajaan dah sediakan platform ini. Maksudnya itu asas pertama. Barulah study pula produk apa yang dijual, syarikat mana, agar kita nak tengok syarikat ni valid ke tidak, dan untuk nak tahu kejelasannya. Lepas tu saya bagi tip juga apa, kalau nak tahu di antara halal dan haram, yang pertama, jangan pernah percaya teknik cepat kaya. Melabuk hari ni, kemarin jadi ditawan. Kan? Melabuk petang ni, malam esok dah dapat 100%. Confirm tipu. Masya Allah. Dalam kaedah mudarabah Islam, dalam kaedah muamalat, jual beli, perniagaan, pelaburan, tidak ada jaminan. Haram hukumnya mana-mana pelaburan memberikan jaminan keuntungan. Kerana dalam kaedah mudarabah, fatwa kebangsaan mengatakan apa? Wajib kena menimbang di antara untung dan rugi itu dalam perniagaan. Tak boleh. Kalau kata confirm untung, Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari ni, nama-nama besar, ikon-ikon orang Islam yang kaya di Malaysia, tak payah pening-pening mereka nak beli kat syarikat-syarikat, baik dia melabur kat hang ya, dan confirm untung. Maka tak boleh. Yang seterusnya, pastikan data peribadi jangan pernah dikongsi. Aku kena pilih dari segi kriteria-kriteria yang betul ini. Yang awal tadi, tengok syarikat tu jual apa, keluar apa. Yang kedua, apa dia, make sure kena jelas dari segi pembeli dan penjual, dua-duanya. Dan yang ketiga, jangan bagi data peribadi. Yang keempat, semak dulu dengan satu website yang telah dibuat oleh kerajaan kita. Manfaatkan sebaik mungkin, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, jadi Ustaz dah kongsikan kepada kita website yang boleh kita gunakan, dan kepada sedang penonton, jangan lupa kongsikan ke seramai mungkin supaya bermanfaat kepada mereka semua. Baik, kita nak bertahmid seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini. Kita masih lagi membicarakan topik berkaitan pelaburan bersama dengan Ustaz Yaakob Yusrah. Baik, bila kita sebut tentang pelaburan, sudah pastilah bab kata Ustaz tadi, kita mendepani suatu risiko, iaitu untung belum tentu, tapi rugi insya-Allah pasti. Jadi bagaimana Ustaz menterjemahkan risiko ini kepada peluang, lagi pula kepada pekerja ataupun pelajar-pelajar di tahfiz Ustaz, iaitu di Madad? Silakan. Okay, baik, yang pertama, alhamdulillah, saya sendiri pun memang terlibat dalam dunia saham, dunia perniagaan, alhamdulillah. Dan saya cuma memikirkan, sebab tajuk saya menulis, saya punya
dalam pengajian pun berkaitan financial dan how to sustain for automation. Macam mana satu-satu organisasi itu boleh bertahan dan berjalan kalau Allah takdirkan tak buat kutipan pun. Kami pernah setahun tidak pernah ada kutipan. Tahfiz kami percuma, rumah orang toto percuma, rumah kucing percuma. So semua kita sediakan percuma, maka kita perlukan backup untuk ekonomi as a root asas yang paling utama. Maka sebab tu alhamdulillah di pelajar-pelajar kita di Ma'had Integrasi Madat, walaupun pendidikan mereka adalah percuma, kita buat kerjasama dengan Asri Ahmad Academy. Macam mana tuan-tuan tengok dalam gambar tersebut, Asri Ahmad Academy dan juga UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Kita buka akademi saham, maksudnya pensijilan profesional yang di-endorse daripada pihak UTM sendiri untuk pelajar kita lepasan SPM. Maksudnya pelajar kita alhamdulillah yang habis SPM baru-baru ni, maka mereka akan terus masuk intensif 6 bulan kelas saham. Jadi lebih kepada kita nak mendedahkan ilmu keuangan kepada mereka. Hari ini kalau kita tengok pemilikan, khususnya minta maaf sebut Bumi Putra dalam equity pemilikan ekonomi di Malaysia kurang daripada 8%. Kita nak sembang aja terbang apa ni. Kita nak bincang tentang BMF. Bukan kata salah, tapi kita sepatutnya duduk pada elemen instrumen kewangan yang betul. Maka di situlah saya nak mengajak tuan-tuan yang mungkin berdekatan, datanglah ziarah. Kita akan tunjukkan bagaimana daripada pihak kita melahirkan anak-anak tahfiz yang kita bukan nak mereka duduk sebagai barisan agamawan, tetapi kita nak mereka teknokrat dalam profesional dalam bab pemilikan ekonomi dan penguasaan ekonomi umat Islam itu sendiri, insya-Allah. Betul. Apabila kita melihat kepada video yang telah ditayangkan tadi, sangat menarik sebab kita bukan hanya belajar teori, kita terus praktikal dalam kehidupan. Jadi tempat tu memang dah wujud, Ustaz. Memang betul. Kita dah berjalan dah 2 tahun. Itu yang seronok tu. Masya-Allah. Jadi Ustaz, apakah harapan Ustaz kepada mereka yang sedang menonton ni? Okey, baik. Tuan-tuan, kita pegang dengan satu benda berkat hari Jumaat ni. Saya pun tak ada kepentingan apa kok saya juru cakap ni saya diberi persen 20% ke. Tak ada demi Allah, tidak persen-persen yang dapat. Kalau kita tengok tu yang MOU yang dibuat dengan pihak UTM bulan 12 baru sangatlah. Bukan kita sembang ke tidak ni, memang kita cuba saya upaya buat CJ profesional. Jadi saya pegang satu istilah namanya what you give you get more, bukan you get back. Sifat Allah ni apa kita bagi, kita akan dapat lebih daripada tersebut. Jadi tuan-tuan, di bawah Murtadah Dakwah Center ataupun Madat, kita sedang mempersiapkan masjid yang mana dalamnya ada hotel. Dalam masjid ada hotel, tuan-tuan. Bukan masjid biasa-biasa ni. Kita nak bagi manfaat sebenarnya biar Islam tu nampak hebat. Betul. Kita nak bagi Islam tu nampak comel. Dalam masjid ada playground kanak-kanak. Yang ada baru ni ada seorang hamba Allah mewakafkan RM250,000 untuk pembinaan buat playground kanak-kanak yang proper dan tandas yang cantik. Terkejut kita, subhanallah, ni kata kita perlukan orang kaya. So, kalau seorang hamba Allah ni, tuan-tuan, dia boleh bagi RM250,000. Saya tak minta benda yang sama pada tuan-tuan yang semua menonton ni. Kita ada 2,000 orang sedang menonton, tuan-tuan, kita pakat menderma seorang RM1,000 ataupun RM100 dah cukup bermanfaat. Kita jalankan kempen wakaf buat mak ayah RM1,000. Tapi kalau tak ada RM1,000 tak ada masalah. Itu Ustaz, mana ada RM1,000, kami baru beli peluk dakap minggu lepas. Tak apalah tuan-tuan, bagi 100 pun okey, kita dapat manfaat bersama. Bukan masuk ke dalam akaun saya. Tuan-tuan tengok akaun yang dipaparkan tu, Murtadah Dakwah Center, akaun yang tertera, maka ambillah manfaat. Siapa yang menyumbang, tuan-tuan, kita akan bagi lebih daripada 50 e-book secara percuma. Ni macam buku yang saya duk pegang dekat tangan saya ni, ada 50 buku lebih. Hari ni buku tentang amalan doa. Amalan doa ada lebih berpuluh-puluh doa yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam bab untuk memurahkan rezeki. Siapa yang mungkin dia kata, Ustaz, saya nak menderma, dia kata duit tak banyak sangat, maka nak buku saja boleh dah, Ustaz? Boleh, tuan-tuan. Tak ada duit pun, tuan-tuan tengok nombor tertera, berhubung, maka minta, kata duit tak ada tapi nak buku saja pun boleh, insya-Allah. Tuan-tuan baca sampai guling-guling pun tak habis sebab ada 50 buku lebih. Ni buku rezeki milik siapa ni, maka amalan doa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang kita ambil, yang kita susun, maka ambillah manfaat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang tak mampu menyumbang, kadang mungkin datang dengan asbab penyebaran kita. Macam 1,500 orang yang sedang menonton ni, tuan-tuan bantu saya sebarkan, tekan butang share, ataupun tuan-tuan copy link, hantar kat grup WhatsApp adik-beradik, mak ayah kita kongsikan bersama. InsyaAllah ada baki sekitar 30 hari lebih saja masjid. InsyaAllah masjid akan beroperasi bulan Ramadan dan 90% siap, hanya fasa finishing. Mana yang berdekatan, saya jemput tuan-tuan, tengok sendiri pembangunan masjid, tahfiz dan juga rumah kucing yang sedang berjalan. Bukan sembang kari, kita buat sampai jadi. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan.
Pelaburan yang tak pernah rugi tadi apa? Pelaburan kita mengeluarkan harta di jalan Allah yang pasti akan menguntungkan kita dunia dan akhirat. Jadi jom menderma madakcenter.com, moga Allah bagi kebaikan. Masya Allah. Bak kata Ustaz tadi, what you give you get more, bukan you get back, you get more. Jadi kalau tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Cuma kita mulakan dengan kongsikan dahulu apa yang telah dibicarakan oleh Ustaz sebentar tadi. Baik, kita nak terus meraihkan soalan-soalan pagi ini. Saya suka dengan soalan dari sahabat kita bernama Mak Eton. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukum sekiranya kita melabur dalam satu pelaburan yang kita tidak tahu halal atau haram pelaburan itu? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru, Mak Eton Pokok Mangga. Terima kasih Mak Eton atas soalan. Baik, terima kasih Mak Eton Pokok Mangga. Oh ya, ni harum manis ke apa ni? Insya-Allah sedap pula tengok namanya. Tengok nama pun dah sedap. Baik, terima kasih pada Mak Eton. Dia kata apakah hukum apabila kita melabur dalam keadaan kita tak tahu kita melabur tu halal ataupun haram. Baik, asas dia tuan-tuan Raful Qalam disebut. Apabila kita buat satu benda kita tak tahu, maka hukumnya duduk dalam perbahasan tidak dimaaf syarak kalaulah benda itu salah. Tetapi wajib ke atas kita ambil cakna tentang dunia penglibatan yang melibatkan rezeki. Contohnya nak mohon kerja pun kita kena tahu kerja tu apa dia. Sumbernya daripada mana pekerjaan syarikat tersebut, agar kita nak daripada sumber yang jadi darah daging adalah sumber yang halal. Nabi kata la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Takkan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Na'udzubillah. Maka sebab tu kena ambil tahu dan kena ketahui bahawasanya sebaik-baiknya dalam kehidupan kita elakkan terlibat daripada benda yang kita tidak ada pengetahuan. Pada orang mungkin dia kata Allah senang ya benda ni. Kan dia mai terima kita, dia kata hantar dah aku meniaga cok kodok tepi jalan. Kan jual goreng pisang tepi jalan. Dia kata senang ya kerja tu. Kan dia kata tepung celup dengan Allahumma samad dengan pisang, kita goreng, kita jual tepi jalan. Tapi kalau kita yang tak ada ilmu, walaupun goreng pisang, kalau tak ada ilmu tak boleh. Setuju. Tak boleh buat. Kita ambil contoh mudah dalam dunia hartanah. Ramai mana yang hari ni bila tidak ada ilmu maka terjun dalam bidang hartanah, yang ramai gila yang tercedok. Tercedok ni kata erti yang lain tersungkur. Tersungkur lah. Yang sepatutnya duit itu untuk dilaburkan, dia tak jadi labur, dia dilebur. Dileburkan. Allah. Kan disebabkan apa? Tak ada knowledge. Contohnya kawan tu cerita dalam program dia kata lah, alhamdulillah saya ada rumah, saya beli kawasan rumah tu harga dekat 300,000. Saya buat loan harga 1,000, saya biar dekat bank selama 35 tahun. Contoh dengan interest sekian lah contoh. Okey, dia buat calculation. Contoh tengok saya buat sekian ni. Kalau saya bayar dekat bank 1,000, saya sewa dengan market value harga 1,200. Siapa untung? Saya untung. Sebab apa? Penyewa yang tolong bayar kepada bank 1,000, saya untung di atas dia RM200. Okey, kawan tu cerita macam tu. Kita duk bayang benda yang sama, kita pun pergi beli rumah. Beli rumah dengan loan yang sama RM350,000, bayar RM1,000 sebulan. Tak study betul-betul, sedangkan market demand di kawasan tersebut nilai harganya cuma RM500 ke RM800. Rugi. Kalau maksimum kita dapat pun baru RM800, kita terpaksa top up RM200. Waktu tu sembanglah. Kalau satu rumah tak apa, kena ambil 5-6 biji rumah. Allah. Nanya Pak Karimu. Maka sebab tu dalam setiap perniagaan pelaburan ada seni yang tersendiri yang perlu kepada kita ambil tahu, yang perlu kepada kita belajar. Sebab tu saya pegang dengan satu prinsip. Guru saya dia selalu pesan, dia kata apa? Kan? Dia kata apa? Your knowledge. Pengetahuan kita menentukan di mana pendapatan kita. Baik. Allah izinkan, tapi Allah ajak kita apa? Jangan mencari adat. Jangan mencari adat. Kamu usahakan mendapatkan ilmu, Allah akan memberikan nilai ilmu kamu itu akan ada kebaikan. Sebab tu dalam bab menuntut ilmu ni, Masya Allah, Tabarakallah, dari segi manfaatnya sentiasa ada yang tak pernah berputus. Rasulullah sampai akhir hayat menuntut ilmu. Kita baru ada 1 degree, belagak tak mau belajar dah. Maka tolong get your knowledge. You
get your knowledge first and then you gain your profit, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi setiap perkara perlukan ilmu, termasuklah ketika mana kita nak membuat sesuatu pelaburan. Baik, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Yaakob Yusra, membicarakan berkaitan pelaburan. Baik, jadi kita nak terus meraihkan soalan pagi ini. Saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita bernama Rosmahizan Abdullah. Mari kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah forex ini satu pelaburan yang halal atau haram? Dan apakah hukumnya duit imbuhan dari forex itu disedekahkan kepada rumah-rumah kebajikan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Rosmahizan atas soalan. Terima kasih pada Puan Rosmahizan Abdullah atas soalan, dan adinda saya Da'i Hakim. Ni soalan ni soalan cari pasal namanya. Tapi baik, saya menjawab soalan ni di atas kapasiti saya yakin ramai yang terlibat dalam dunia pelaburan forex ini. Yang pertama, saya menjawab pada 14 Mac 2022, Mufti Wilayah Persekutuan mengeluarkan lagi sekali bayan linnas berkaitan fatwa dan fakta berkaitan forex. Apa hukumnya mengambil timbang tara daripada muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Fatwa kebangsaan ni bukan fatwa Ustaz Yaakob Yusra, bukan fatwa Da'i Hakim, bukan fatwa Tanyalah Ustaz, tapi fatwa kebangsaan melalui muzakarah kali yang ke-98. Ni bukan jumpa sekali, bukan jumpa 2 jam turis putih, tidak. Perbincangan nak memfatwakan sesuatu urusan ini mengambil masa yang sangat panjang. Baik, saya baca kenyataan tersebut agar yang terlibat dengan forex, saya doakan secara khusus Allah bagi kekuatan mulai pagi ini tinggalkan terus, kerana kenyataan menyebut muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing atau dikenali sebagai forex oleh individu secara lani ataupun individual spot forex melalui platform elektronik yang ada pada sini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga dari sisi undang-undang. Dia kata, Ustaz, habis bank trade boleh sebab bank nak mengikat mata wang, maka diberikan pengecualian kepada bank. Adapun kepada individu spot forex ataupun kita trade sendiri, maka adalah haram kerana mata wang bukan barang perdagangan, dia bukan barang, dia adalah alat sahaja untuk berjual beli. Maka tolong saya merayu, dan lebih daripada 20 autoriti badan-badan syariah ini mengatakan haram. Fatwa Brunei kata haram, Darul Ifta kata haram, tapi masih ada segelintir jenis ketegak ni. Duk kata, dia kata ada ustaz tu kata halal. Ada satu statement dikeluarkan oleh seorang ustaz mengatakan forex haram. Forex ni halal, dia kata forex ni halal. Saya jumpa, demi Allah, saya jumpa ustaz tu. Saya kata, ustaz, terus terang ustaz terlibat dah dengan forex? Tak, dia kata. Jadi kenapa ustaz keluarkan statement kata halal? Dia kata sebab anak rasa dia macam pelaburan biasa. Tak ustaz. Bila kita explain baru dia kata itulah saya salah. Sebab tu kena hati-hati. Barisan asatizah kalau tak tahu jangan buat pala tahu. Sebab tu saya tak jawab di atas kapiti saya jawab atas tadi, saya bagi tarikh. Kok tuan-tuan kata saya mohong. Muzakarah kali yang ke-98. Masya-Allah. Dikeluarkan bayan itu diberikan pada tarikh 14 hari bulan Mac 2022. Bukan lama pun, 11 bulan kebelakangan ni saja. Maka dibincangkan berkali-kali. Badan berautoriti di paling besar di Mesir dalam bab fatwa, Darul Ifta mengeluarkan juga kata haram. Muzakarah fatwa daripada Indonesia mengatakan haram. Maka kenapa kita nak bercanggah? Dia kata ustaz, ada seorang ustaz tu kata boleh. Dia tuan-tuan pegang macam ni. Biasanya orang jangan ambil hukum di atas kepentingan. Dia kata kami tak pegang dengan fatwa kebangsaan. Tapi kalau kita tak pegang dengan fatwa kebangsaan, tuan-tuan nak pegang dengan fatwa mana? Kita belajar tak tahu mana, maka belajarlah untuk kita menghormati
autoriti ataupun bidang ikhtisas daripada orang lain. Apa guna mendapat rezeki yang banyak tapi dalam keadaan dilaknat oleh Allah dan terlibat dengan benda-benda yang haram. Saya bagi contoh mudah macam inilah. Saya faham nak tinggal ni bukan senang. Duk biasa buat duit mudah. Forex ni baca chart yang sama, fundamental yang sama, catalyst yang sama, boleh buat duit. Kalau kamu boleh terlibat dalam dunia forex, percayalah dengan teknik yang sama dengan izin Allah, kamu boleh trade dalam dunia pelaburan saham yang biasa. Masya Allah. Trust me, kamu ada option digital asset, kamu ada FCPO yang trade berkaitan minyak kelapa sawit. Kamu ada dunia KLCI, banyak platform. Kenapa memilih yang haram juga? Dia suka sungguh. Memang orang kita ni suka hak yang dia seksi sikit, dia kata nampak. Maka jangan, tolong tinggal. Saya doa secara khusus ni. Saya doa secara khusus, kalau tuan-tuan, anak tuan-tuan, keluarga tuan-tuan terlibat, tolong tinggalkan. Dia macam ni, dia kata, Ustaz, saya pergi dekat satu masjid, Ustaz tu kata rokok ni hukum dia makruh. Padahal dalam kitab fiqh, saya duduk di Mesir dulu, 800 kitab fiqh di pembuat muzakarah, 800 kitab fiqh, semua kata haram. Yang kata makruh sebab apa? Sebab ustaz ni isap rokok. Jadi ustaz tu akan cari fatwa yang sesuai dengan nak menghalalkan perbuatan yang tidak betul pada apa yang dia lakukan. Kalau saya tengok dalam Amanah Saham Fitrah ada berlaku khilaf dalam fatwa-fatwa negeri. Forex buat masa ni muzakarah kebangsaan meletakkan kata haram, bukan yakut isra. Dan tadi soalan yang kedua, dia kata apa boleh digunakan kepada badan kebajikan. Baik, kalau bukan kata terlibat dengan forex saja atau mana-mana instrumen yang haram, kita nak sucikan duit tu, maka yang dua option. Yang pertama, bagi untuk masalah umum. Tak ada guna untuk peribadi. Contohnya buat jalan, buat tandas, buat longkang atau benda-benda apa yang bersifat kepada masalah umum, kegunaan awam. Yang kedua, serahkan kepada Baitumal negeri masing-masing untuk diuruskan, tapi kena declare kata duit itu daripada sumber yang syubhat ataupun haram, agar pengurusannya sama kembali kepada masalah umum. Wallahu a'lam. Baik, jadi jawapannya terang lagi bersuluh, iaitu haram. Baik, kita nak meraihkan seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilyas Abu Bakar dari Hitam, Pulau Pinang. Ya, silakan Tuan Ilyas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tentang pelaburan emas ni yang ada, ramai yang buat dia apa ni, bar ni. Ada bar ni, ramai lah. Bukan saya nak kata, tak maaf lah, apa ni, ramai penjawab awam lah. Dia buat apa yang bar ni, macam mana pendapat Ustaz tentang pelaburan bar ni ataupun emas. Dan yang kedua ni tentang bagi pencerahan sedikit tentang ESB ni, berapa peratuskah adakah lagi sumber haram ataupun syubhat di dalam ESB? Kita takut orang Melayu ni kita memerlukan ESB untuk menaikkan lagi taraf ekonomi kita. Minta pencerahan daripada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih juga kepada Tuan Ilyas daripada Pulau Pinang yang sudi mengajukan dua soalan. Kalau tak silap saya, yang pertama berkaitan emas tadi Ustaz, yang kedua SP tadi. Silakan Ustaz. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, satu jawatan kuasa muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan yang ke-96 bertarikh pada 13 hingga 15 Oktober 2011 membincangkan berkaitan pelaburan saham, cuma ketika itu dibincangkan juga berkaitan emas digital. Mutakhir ni kita banyak didatangkan dengan emas-emas digital. Contohnya kita tengok bank-bank sendiri pun menawarkan emas digital. Maksudnya kita tak beli dah secara fizikal. Fizikalnya ada pada simpanan mereka. Adapun mereka dah segi jualan atas talian ataupun jualan yang mereka tak perlu, kita tak perlu datang, customer tak perlu datang ke bank untuk akad penerimaan. Maka Majlis Fatwa pada 13 hingga 15 Oktober 2011 mengatakan harus dalam pembelian emas yang berbentuk fizikal maupun dari segi atas talian dengan syarat memenuhi beberapa kehendak, di antaranya apa? Penyerahan barang belian hendaklah berlaku secara penyerahan hakiki ataupun kaedah muktabar yang boleh menggantikan penyerahan hakiki. Maksudnya ketelusan daripada pihak penjual dan juga pembeli harus tahu hak dia. Maka saya jawab tadi, bukan Yakut Isra menjawab. Majlis Fatwa Kebangsaan yang menyebut pada 2011 penjumpaan kali muzakarah kali yang ke-96. Tarikh, saya bagi siap tarikh ni agar tuan-tuan boleh buat rujukan. Rujukan lagi ingat saya membuat petik. Tidak, saya pun untuk perbincangan pada pagi ini
banyak pembacaan yang perlu dibuat, sebab saya tahu yang menonton ni bukan hanya nak tanya soalan, ada yang dah tahu maka nak double confirm. Betul. Ada orang-orang yang sedang jauh lebih berilmu daripada saya, jadi kita mengambil autoriti sendiri. Karena maka dari segi hukumnya harus. Yang kedua tadi ASB Rizal. okey, baik, berkaitan ASB sudah pasti Amanah Sambung Putra ini dibuat oleh kerajaan, satu inisiatif yang sangat baik, adalah untuk meningkatkan kadar kualiti ekonomi persendirian dari segi isi rumah sepatutnya. Tetapi duka cita orang Islam dan orang Bumiputera sendiri tidak mengambil faedah. To be honest tuan-tuan, non-Muslim mereka mengambil faedah semaksimal mungkin dari segi kuota yang ada. Maka tuan-tuan cubalah, walaupun dengan kadar yang agak rendah. Lately ni memang bank sendiri pun inflasi yang berlaku disebabkan IHP lah. Kalau kita tengok dalam struktur ekonomi, kenapa inflasi berlaku disebabkan IHP, indeks harga pengguna yang naik mendadak. Kalau dulu sayur harga RM3 sekilo, sekarang dah naik mencecah RM14-15 sekilo, kenaikan 300%. Harga telur tuan-tuan, Allahu Rabbi, dulu telur harga 2 kupang, sekupang, 3 kupang, sekarang dah tak dapat dah 50 sen paling minimum. Sampai kan ayam pun buat mogok tak mau bertelur dah. Kan kita ada shortage of telur yang ada dalam market sekarang. Maka Allahumma salli ala sayyidina, bila keadaan berlaku tersebut, bank juga mengalami keadaan yang sama. Kalau kita tengok OPR bank negara sendiri pun terpaksa dinaikkan. Bukan saja-saja naik nah. Betul. Kadang dalam keadaan sebab nak nikan balik ekonomi, nak stabilisekan ekonomi disebabkan fasa PKP kan. Kerajaan Malaysia mengalami kerugian disebabkan setiap hari PKP itu almost 3 bilion sehari. Sebabkan bisnes tak berjalan. Hotel, arwah irham. Allah yarham. Hotel nak buat apa? Jin pun tak duduk, takut kena COVID. Betul. Kan? Banyak mana hotel yang ditutup. Yang kedua, transportation habis. Betul. Yang ketiga, travel. Habis travel tours agency ni, Allahu Rabbi, demam. Betul. Kan? Maka bila semua ini berlaku, aliran kewangan tidak bergerak, maka membuatkan ekonomi tidak bergerak. Maka sebab tu di antara salah satu inisiatifnya, kerajaan mengumumkan beberapa bulan yang sebelum ni memberikan peluang kepada KWSP untuk dikeluarkan. Kenapa? Perlukan cash dan aliran kewangan itu perlu bergerak dalam negara. Barulah inflasi itu dapat dikawal. Kalau tak ada pembelian, maka kat situ akan berlaku kenaikan harga barang dan sebagainya. Jam. Saya baru balik daripada negara Lubnan beberapa minggu yang lepas, 2 minggu 3 minggu lepas saya baru daripada negara Lubnan, negara yang muflis. Allah. Nilai duit mereka tidak ada ketika tu. Tuan-tuan, 100,000 liban duit mereka, kalau kita ringgit Malaysia, 100,000 liban bersamaan dengan $100. Yang dulu ni sebelum bankrupt beberapa tahun yang lepas, 1,000 liban bersamaan dengan $1. Kenaikan 100 kali ganda. Penyusutan inflasi mereka 100 kali ganda. Kita baru naik 4.8%. Itu pun dah worst dalam sejarah. Betul. Bukan kita nak bincang kerajaan mana yang itu dah bukan. Dia bersabit dengan faktor ekonomi dunia yang juga sekarang sedang berlaku anjakan yang luar biasa. Sebab tu tahun 2023, please get ready your cash. Jangan spend pada benda yang tak sepatutnya. Pergi beli sport rim lah, beli benda-benda yang tak sepatutnya. Tolong kawal perbelanjaan untuk worst scenario will coming soon. Dalam keadaan yang jangan beli benda yang tak sepatutnya kita belilah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan pelindungan yang baik kepada kita semua. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak bertakbir seketika. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih juga buat anda yang menonton menerusi Facebook yang telah melakukan 3S. Yang pertama, suka.
yang kedua sapa, dan yang ketiga sebar. Mudah-mudahan segala perkongsian yang telah dilakukan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Ram Deseru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Dalam apa jua pelaburan pasti ramai ingin keuntungan sehingga ada yang tidak menitik beratkan hukum halal dan haram. Janji untung. Apa nasihat Ustaz jika masih ada golongan yang sebegini agar terselamat dari terus dalam pelaburan tanpa patuh syariah? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada Ram Deseru. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama Majlis Fatwa Kebangsaan Menjuk 1992 berkaitan dalam bab penglibatan ini dia ada dua je, halal dan haram. Maka bila kita terlibat dalam dunia pelaburan, maka dibenarkan kalau kita memilih daripada produk yang betul. Saya sebutkan tadi kalau di Malaysia, walaupun negara kita tidak terlalu besar nak dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti China, Amerika Syarikat ataupun Eropah sendiri, tetapi kita tidak kurang dalam pasaran saham Malaysia saja kita ada lebih daripada 1000 syarikat-syarikat yang berpotensi yang diapungkan dalam BSKL ataupun Bursa Saham Kuala Lumpur itu sendiri. Dan 70% daripada syarikat-syarikat yang diapungkan disahkan daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia bahawa mereka adalah yang patuh syariah. Jadi kalau tetap memilih juga dengan yang haram itu untuk mendapatkan keuntungan, maka rugilah. Betul. Hak halal punya banyak, tiba-tiba dia duduk orang Kedah panggil duduk terliok, meleleh hak liok nak ambil yang haram juga. Memang huduh lah perangai kita ni. Betul. Kan Nabi SAW sebut dah dalam bab ni, dan tidak kita salahkan kepada mana-mana orang. Nabi kata apa? Akhir zaman itu akan datang satu zaman di mana ma yubali min aina asabal mal. Manusia itu tidak lagi mempedulikan daripada mana datangnya harta benda mereka. Kan? Dia tak heran dah halal ke haram ke, asal boleh sapu dia balas. Maka sebab itulah terlibat dalam dunia rasuah, dalam dunia penipuan, dalam dunia gharar ataupun mendatangkan helah, kan, jual produk penipuan. Contohnya benda-benda asas biasa je kadang-kadang. Contoh, saya bagi contoh ayat copywriting tipu. Kan, contoh dia kata apa? Dia kata beli produk ni baki cuma tinggal 3. Contoh telefon saya. Hakikatnya telefon betul ke ada 3? Tak. Habis kenapa buat ayat baki cuma tinggal? Dia kata nak bina urgency. Dalam kaedah jual beli dia panggil urgency. Nak bagi orang rasa kena belilah ni. Kalau tidak habis. Maka bila kita tanya betul ke 3? Tak. Itu penipuan namanya. Betul. Dia kata nak bina CTA, call to action. Tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ataupun produk dia pakai testimoni palsu. Kawan tu memang kurus dah sebab potong usus. Kan? Bukannya sebab diet. Betul. Bukan sebab makan produk kamu. Dia sebab potong usus. Doktor nasihat sebab nak kawal berat badan, kencing manis, kena potong usus. Atas nasihat doktor. Kawan pun potong usus. Tak lalu makan. Lepas tu hilang. Macam-macam lah. Atas sabit tersebut, berat badan turun daripada 70 kepada 15 kilo. Oh, lepas tu dia pun bangga. Hai guys, I guna produk ni guys. I makan 3 hari je dah kurus. Padahal betul ke tak? Tak, penipuan. Kawan ni pun kita pula sebagai audien tengok, wih bagus ya, tak payah diet. Itu kan impian rakyat Malaysia, tak mau diet boleh kurus. Kan? Kita pun belilah produk tu. Hasil penipuan, kita makan bukan takat 3 hari, 3 tahun 1 kilo pun tak turun padan muka. Kan? Sebab apa? Hasil daripada penipuan. Maka ingat Nabi sebut dalam satu hadis, ancaman kepada kita, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Ambil ni sebagai pegangan. Jangan buat lak-lak. Tolong ambil berat dalam bab halal dan haram, kerana ia akan menjadi darah daging pada tubuh kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam. Betul. Jadi datanglah apa jua bentuk pelaburan kepada kita. Jangan kalut, relax, tengok dahulu. Lihat dengan ilmu supaya kita tidak terjebak ke dalam pelaburan yang haram yang akan mensiakan kita bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak. Baik, jadi bila sebut juga tentang pelaburan yang kita bicarakan pada pagi ini, saya suka dengan soalan yang kita akan kaitkan bersama dengan topik kita. Datangnya dari Rahimah Saud. Ada 2 soalan, saya bacakan.
Assalamualaikum Ustaz, da'i, sahabat-sahabat, penonton dan kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama, adakah memilih untuk melabur dinilai sebagai antara kaedah yang baik berbanding dengan simpanan biasa tanpa risiko? Yang kedua, sejak kebelakangan ini banyak memokan dibuat menyeru rakyat menyertai skim pelindungan takaful atau insurans dan dengan janji yang manis, namun apabila berlaku musibah, berbagai alasan diberikan kepada pencarum yang membuat tuntutan ganti rugi. Adakah kaedah yang berat sebelah ini halal pada sisi Islam? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Hashtag biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih. Satu soalan yang sangat luar biasa daripada Puan Rahimah Saud. Subhanallah. Yang pertama dia kata, adakah memilih melabur itu lebih baik bersimpanan tanpa risiko? Baik, saya tidak katakan benda itu tepat. Memilih untuk melabur itu tindakan tepat. Tak juga. Sebab kalau kita tengok, ada orang yang dia melabur, hakikatnya dia sedang melebur. Betul. Kan? Dia memilih, kononnya nampak macam pandai dah, terlibat dalam dunia. Dia kata saya pecahkan kepada high risk, low risk, medium risk. Lepas tu kita tanya dia, back to back, untung ke rugi? Kan, okey, modal kamu 10,000. Okey, tahun yang kedua, yang 10,000 tu jadi berapa? Dia kata, Ustaz, biasalah kadang ada risiko. Maksudnya, itu bukan tindakan yang bijak pada kamu. Sebab, ada kan kau Ustaz kata tidak ada risiko. Ya, risiko yang kita pernah kira, yang perlu kita kira lah. Kita ukur baju di badan sendiri. Betul. Kita tidak cukup ilmu, maka jangan terjun dalam lapangan yang kita kurang ilmunya. Kerana peluang untuk gagal lagi tinggi daripada peluang untuk berjaya. Betul. Kita tak tahu kepala ekor, tak pernah belayam. Walaupun belayam tu nampak simple, duduk belah. Tuk saya belayam, dia kata ming balik pagi-pagi bos nasi basi apa semua boleh. Ya, dia belah dalam bentuk old school ataupun ayam kampung ni, bagi gajah rimau pun dia makan. Nasi basi dia makan apa benda. Tapi untuk commercialize tak boleh. Dia ada calculation dia. Ayam dalam tempoh 45 hari saja baru kena harvest. Lebih daripada tu dia akan makan modal. Lepas tu kena tengok pula suntikan vaksin dia berapa ringgit kos. Semua perlu dikira dan perlu diambil tahu. Untuk kalau nak commercialize kan, sama dalam dunia pelaburan. Maka terkadang mengambil yang risiko rendah itu jauh lebih baik daripada melabur kalau tanpa ilmu. Saya bagi contoh. Contohlah kita letak dalam satu platform yang kita duduk pergi haji tu. Satu syarikat yang kita duduk pergi haji, dia bagi biasanya 5 ke 8%. Dari segi dividen tahunan. Okey lagi daripada kita memilih melabur dengan keadaan yang tak ada ilmu, yang kita rugi berpuluh-puluh % setahun. Betul. Ataupun bubuh dalam FD saja, fixed deposit. Kan dapat 0.4%. Sekarang saya tengok dalam bank-bank ni dah mengeluarkan satu fixed deposit yang tinggi. Sehingga kan ada mencecah 5.7% yang ditawarkan oleh bank. Tuan-tuan kena tanyalah ni, jangan duk nganga saja. Tuan-tuan tak tanya, dia pun tak cover kepada tuan-tuan. Kan tuan-tuan kena pergi tanya, rajinlah sikit. Kan kata, tuan saya ada duit pencen 100,000. Tak banyak pun 100,000, tapi ada tak instrumen yang lebih baik. Saya jumpa ada satu bank, tuan-tuan pergi tanya sendiri. Saya tak boleh nak sebutlah kat sini. Kan tuan-tuan pergi tanya, ada dia panggil sehingga dia bagi sehinggakan dari segi FD simpanan mencecah 5%. Itu tinggi, agak tinggi. Dan duit tu boleh dikeluarkan bila-bila masa. Dan dividen dikira by harian. Itu sangat baiklah pada saya yang ditawarkan. Maka tidak ada istilah yang lebih baik ataupun yang buruk. Dari segi get your knowledge lah. Know your product. Itu prioritinya. Ketahui produk atau instrumen kewangan mana yang kita nak terlibat. Kerana asasnya adalah mengenal lapangan terlebih dahulu sebelum kita duduk di lapangan tersebut. Menjawab soalan yang kedua dalam bab takaful. Normal lah. Mana-mana agent ni dia akan pujuk ni, ya Allahu Rabbi. Kan? Bab pujuk ni. Dia sampai boleh ada agen takaful, dia kata apa? Tuan submit, jangan risau. Sebelum tuan sakit kami dah claim dah. Amboi kau. Sebelum sakit dah boleh claim. Sembang kari faham. Ni sama ni sembang kari tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Produk takaful sama ada takaful ke konvensional ke, dua-dua objektifnya apa adalah perniagaan yang nak kepada keuntungan. Mana syarikat? Mana ada syarikat yang objektif dia untuk nak rugi? Tak ada. Betul. Tak ada. So bila keuntungan ni apa? Dari segi hipotesis, lagi kurang klaim dibuat, lagi untung pihak syarikat. Timbal balik dia macam ni.
Lagi kurang klaim dibuat, lagi tinggi syarikat buat keuntungan. Kalau klaim banyak ni, maka syarikat punya untung akan jadi rendah. Maka apa yang berlaku adalah setiap syarikat takaful, sama ada takaful yang compliant syariah ataupun non-compliant, mereka ada jawatan kuasa khas yang akan buat value penilaian kepada kes-kes kalau kita kemalangan, klaim kenderaan apa semua ataupun sakit dan sebagainya. Dia akan nilai sebaik mungkin untuk dia minimumkan klaim atau dia tolak. Berbeza dengan ejen sebab bukan ejen yang nak luluskan. Syarikat dia akan luluskan. Ejen boleh sembang je, tuan-tuan tak lulus, tuan-tuan nak marah, nak maki ejen tu, tak boleh. Dia nak buat macam ni, dia kata syarikat tak lulus. Maka sebab tu balik kepada asasnya kita yang menentukan. Dia tak boleh paksa pegang pisau tok kat tengkok kita pun tak boleh. Kita yang tentukan untuk nak submit ke tidak. Jadi tolong ambil cakna. Kalau kita tak tahu, tanya rujuk kepada orang yang lebih faham dan lebih tahu. Wallahu a'lam bisawab. Okey, baik. Jadi itulah perkara yang perlu dibuat kaji dan teliti terlebih dahulu. Baik, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Sebagai penutup program, doa ringkas Ustaz. Silakan. Baik, tuan-tuan rahmatullah, jom sama-sama kita baca doa. Saya yakin pagi ini mungkin ada perkataan-perkataan saya pun, saya mungkin ada terkasar dan sebagainya. Bukan kasar apa, saya nak yang terbaik juga daripada pihak rakan-rakan penonton. Tanyalah Ustaz yang menonton pada pagi ini. Tak mau terlibat dah dengan benda-benda yang tak senonoh, kan? Takut mati masuk api Melaka kita nanti. Jadi tinggalkan benda yang haram, betulkan benda yang baik balik, kan? Kita improve benda yang kurang. Jangan terlibat benda yang haram, jangan terlibat skim cepat-cepat kaya ni, jangan tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan duk pembohong. Kalau guna gambar saya Da'i Hakim dan sebagainya, jangan percaya. Jangan bagi duit kepada orang, insya-Allah. Moga jom sama-sama kita doa, moga Allah bagi kelembutan hati, Allah bagi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar, kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami, ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat, yang buat kemungkaran di atas muka bumimu, ya Allah. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami daripada makan daripada sumber yang haram, ya Allah. Kau berilah kami cakna pada ilmu yang daripada dunia lapangan pelaburan yang kami nak terlibat, ya Allah, agar kami tak terlibat daripada sumber yang haram dari syubhah, ya Allah. Ya Allah, tambahlah ilmu pengetahuan kepada kami, ya Allah. Permudahkan kefahaman kepada kami, ya Allah. Lapangkan dada kami, ya Allah. Hiasilah kebaikan kepada ilmu yang kami pelajari untuk kami memanfaatkan dalam dunia harian kami, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih makan harta haram, maka ampunkan dosa-dosa bagi kami, ya Allah. Pada kami yang sakit, sembuhkan penyakit bagi kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih ada mak dan ayah, ya Allah, berkat dengan bulan yang sangat menghampiri dengan bulan Sya'ban dan Ramadan, izinkanlah kami dapat berbuka puasa dengan mereka, dapat kami santuni mereka, dapat kami berhubung dan mengambil berat tentang mak dan ayah kami kalau mereka masih hidup. Kalau mereka telah meninggal dunia, rahmatilah mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Kau jadikan kami, ya Allah, sebagai anak yang sentiasa mengenang jasa baik mak dan ayah kami, yang akan kami berusaha sebaik mungkin membalas sebaiknya dalam kehidupan saat mereka hidup, ya Allah. Kalau mereka dah mati, ya Allah, jadikan kami sentiasa berdoa di atas kebaikan dan kesejahteraan mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami ketika kami kecil. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada sedang penonton, teruskan menonton channel Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Anas dan juga guru kita Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Topik istimewa iaitu Isra dan Mi'raj. Jadi akhir kata daripada saya, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.